Ekonomi didefinisikan sebagai satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber-sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terbatas. Kekayaan pula didefinisikan keadaan bekalan barang material yang banyak, terutama dalam bentuk wang. Menjana kekayaan untuk tujuan kewangan boleh menjadi rancangan simpan jangka masa pendek atau deposit untuk pembelian rumah pertama anda. Ini juga boleh merangkumi tujuan yang lebih kompleks seperti pembayaran awal gadai janji atau meletakkan strategi untuk mencapai kebebasan kewangan. Seterusnya adalah objektif kajian. Dalam kajian ini, kami menggunakan dua objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penjanaan ekonomi masyarakat, dan yang kedua adalah menganalisis pengurusan masa terhadap aktiviti yang menjana pendapatan kekayaan keluarga. Seterusnya adalah metodologi kajian. Dalam menjalankan kajian ini, kami sekumpulan menggunakan 3 kaedah metodologi kajian. Yang pertama adalah kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik merupakan kaedah utama yang digunakan dalam pengumpulan data, iaitu melalui Google Form dengan menyebarkan pautan link, di mana setiap individu perlu mengumpul 10 data daripada ketua isi rumah. Yang kedua adalah pengumpulan data. Dalam kajian ini, soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Akhir sekali, kami sekumpulan menggunakan kaedah temu bual, iaitu pengkaji turut menemu bual beberapa orang responden bagi mendapatkan maklumat tentang kajian yang ditugaskan ini. Berdasarkan data yang kami telah perolehi, didapati bahawa kumpulan jantina terdiri daripada lelaki dan perempuan. Secara keseluruhannya, jantina lelaki mencatatkan jumlah seramai 642 orang lelaki, iaitu bersamaan 72%, dan jantina perempuan pula adalah seramai 184 orang yang bersamaan 20.9%. Gambar raja yang seterusnya menunjukkan taraf perkahwinan keluarga isi rumah, iaitu seramai 64 orang bujang bersamaan 7.3%. Bagi yang sudah berkahwin, seramai 684 orang, iaitu bersamaan dengan 77.6%. Bagi balu atau duda, seramai 43 orang, iaitu 4.9%. Bagi yang bercerai, seramai 35 orang. Hal ini menunjukkan kebanyakan responden taraf perkahwinannya adalah sudah berkahwin. Data ini diambil kerana aspek taraf perkahwinan ini juga akan mempengaruhi penjanaan ekonomi sesebuah keluarga. Berikut merupakan analisis taraf pendidikan tertinggi dalam sesuatu keluarga isi rumah dengan bilangan sebanyak 6.3% yang mengambil PMR, iaitu seramai 30 orang, 3.4% bagi SPM dan STPM, iaitu seramai 206 orang, manakala 6.8% telah mengambil sijil, iaitu seramai 60 orang. 14.7% pula iaitu seramai 130 orang yang menjalani diploma. 33.0% iaitu seramai 291 orang adalah ambilan sarjana muda. 8.2% bagi sarjana, iaitu seramai 72 orang. Seterusnya, PhD sebanyak 1.9%, iaitu seramai 17 orang, dan lain-lain tingkat pelajaran telah mencatatkan sebanyak 2.3%, iaitu bersamaan dengan 19 orang. Seterusnya, bagi data peruntukan masa dalam seharian pula, bagi keperluan psikologi, kesihatan, beriadah, kerohanian dan komunikasi, kurang daripada 2 jam sebanyak 36.2%. Manakala peruntukan sebanyak 2 hingga 4 jam
sebanyak 40.6%. Dan 5 hingga 7 jam sebanyak 14.7% dan 8 hingga 10 jam sebanyak 2.2%. Bagi kerja rumah pula sebanyak 26.3% bagi kurang daripada 2 jam dan 45.0% bagi peruntukan masa 2 hingga 4 jam dan 18.1% bagi peruntukan masa 5 hingga 7 jam dan 4.2% bagi peruntukan masa 8 hingga 10 jam serta peruntukan masa dalam seharian bagi penjagaan anak pula sebanyak 37.8% bagi kurang 2 jam dan 33.7% bagi 2 hingga 4 jam serta 18.7% bagi peruntukan masa 5 hingga 7 jam dan 3.4% bagi peruntukan masa 8 hingga 10 jam serta peruntukan masa untuk berehat iaitu sebanyak 21.8% bagi kurang daripada 2 jam dan 30.0% bagi 2 hingga 4 jam dan 33.0% bagi peruntukan masa 5 hingga 7 jam dan 8.8% bagi 8 hingga 10 jam serta peruntukan masa bagi bekerja untuk menjana pendapatan iaitu sebanyak 22.8% iaitu kurang daripada 2 jam dan 14.4% bagi 2 hingga 4 jam dan 26.9% bagi peruntukan masa 5 hingga 7 jam dan 26.9% bagi 8 hingga 10 jam. Seterusnya, persepsi terhadap kepentingan peruntukan masa. Bagi peruntukan masa yang sesuai untuk setiap aktiviti adalah penting pula sebanyak 14.4% bagi yang natural dan 36.2% bagi yang sangat setuju dan 5% bagi yang sangat tidak setuju dan 41.6% bagi yang setuju dan 2.0% bagi yang tidak setuju. Dan data tidak mempunyai masa yang cukup untuk bekerja menjana pendapatan pula sebanyak 30.6% bagi yang natural dan 6.1% bagi yang sangat setuju dan 11.8% bagi yang sangat tidak setuju dan 13.9% bagi yang setuju dan 31.2% bagi yang tidak setuju. Manakala data tidak mempunyai masa yang cukup untuk berehat pula sebanyak 33.8% bagi yang natural dan 6.7% bagi yang sangat setuju, 8.4% bagi yang sangat tidak setuju, 21.1% bagi yang setuju. Manakala bagi yang tidak setuju pula sebanyak 23.7%. Okey, seterusnya berikut merupakan data responden yang menyokong aktiviti ekonomi bagi menjana sumber pendapatan atau kekayaan sampingan keluarga, iaitu yang pertama, menabung sebahagian daripada pendapatan bulanan untuk tujuan awasan. Sangat setuju seramai 32.4%, setuju 42.7%, neutral 15.5%, sangat tidak setuju 1%, tidak setuju 1.9%. Seterusnya, penjanaan sumber pendapatan dengan pelaburan, iaitu sangat setuju seramai 22.1%, setuju 32.7%, neutral 22.2%. Manakala yang sangat tidak setuju 7.6%, tidak setuju 9.1%. Seterusnya, penjanaan sumber pendapatan sampingan keluarga dengan melakukan pelaburan dalam seperti public mutual fund dan lain-lain, iaitu seramai 10% yang sangat setuju, yang setuju 18.3%, bagi neutral 31.4%, sangat tidak setuju 15.6%, tidak setuju 18.4%. Seterusnya, sokongan bagi penjanaan sumber pendapatan dengan menjalankan perniagaan seperti jualan langsung. Sangat setuju 7.4%, setuju 12.6%, neutral 24%, bagi yang sangat tidak setuju 24.1% dan tidak setuju seramai 25.5%. Seterusnya,
Melakukan aktiviti ekonomi bagi menjana sumber pendapatan atau kekayaan dengan menjalankan perniagaan seperti atas talian, iaitu seramai 11% sangat setuju, yang bagi yang setuju 21.4%, yang neutral 26.1%, sangat tidak setuju 18.6%, manakala tidak setuju 16.6%. Okey, seterusnya menjalankan perniagaan seperti catering. Yang sangat setuju seramai 77.7%, yang setuju 19.8%. Manakala neutral 28.7%, bagi yang sangat tidak setuju 13.6%. Tidak setuju 23.8%. Seterusnya melakukan aktiviti dengan menjalankan perniagaan runcit, iaitu seramai 9% yang sangat setuju, yang setuju 16.3%, neutral seramai 27.2%, sangat tidak setuju 19.3% dan tidak setuju seramai 21.9%. Yang manakala yang terakhir sekali, menjalankan aktiviti ekonomi dengan mengambil peluang dan kemudahan yang disediakan kerajaan seperti latihan, bantuan modan dan lain-lain. Sangat setuju seramai 21.0%, yang setuju 38.7%, bagi yang neutral 25.4%, sangat tidak setuju 3.2%, manakala yang tidak setuju 5.4%. Seterusnya, cadangan. Terdapat beberapa jenis cadangan yang boleh digunakan bagi menguruskan ekonomi keluarga dengan baik. Pengurusan keluarga ini amat penting supaya sesebuah keluarga dapat berjimat cermat bagi memenuhi keperluan isi rumah untuk mengelakkan pengeluaran kewangan yang berlebihan. Antaranya, melakukan rancangan perbelanjaan. Langkah pengurusan kewangan ini adalah untuk memastikan aliran wang yang dibelanjakan berbaloi dan tidak merugikan kita. Sebagai ketua isi rumah, kita seharusnya menetapkan matlamat kewangan yang menggambarkan perkara yang kita ingin kecapi dalam jangka masa yang tertentu. Hal ini supaya kita dapat merancang perbelanjaan dengan lebih cekap. Seterusnya, mementingkan keperluan daripada kehendak. Segelintir masyarakat kebanyakannya mementingkan kehendak daripada keperluan sehingga sanggup berhutang semata-mata ingin mendapatkan kepuasan atau pujian daripada orang lain. Sebaliknya, kita perlulah berjimat cermat dengan membeli barangan keperluan dan menyimpan atau melaburkan wang bagi kemudahan di masa hadapan. Dengan cara ini, kita dapat menentukan yang mana kemahuan dan yang mana keperluan. Akhir sekali, melakukan perbandingan harga sebelum membeli belah. Dengan melakukan cara ini, kita dapat membandingkan harga-harga yang berpatutan. Pengguna perlulah bersikap bijak dengan membeli produk yang berbaloi dari segi kualiti dan juga berpatutan harganya. Cara ini memudahkan kita untuk membeli barangan keperluan mengikut kemampuan kewangan kita. Kesannya, perbandingan harga produk sebelum membeli adalah amalan yang tepat bagi meringankan beban kewangan keluarga. Seterusnya, kesimpulannya, aspek kewangan adalah aspek terbesar dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Kewangan dapat menunjukkan kestabilan ekonomi sesebuah keluarga itu. Jika kewangan yang keluar itu melebihi jumlah kewangan yang masuk, maka ekonomi keluarga tersebut tidak stabil. Hal ini kerana kewangan yang masuk tidak dapat menampung kewangan yang keluar. Ketua isi rumah memainkan peranan yang sangat penting dalam aktiviti menghasilkan pendapatan untuk kekayaan keluarga. Antaranya peranan dalam aktiviti penjanaan ekonomi, iaitu bekerja. Seterusnya, pengurusan masa, iaitu pembahagian masa untuk bekerja dan masa untuk bersama dengan keluarga. Seterusnya, antara langkah bagi mengelakkan
permasalahan kewangan daripada berlaku adalah dengan menerapkan nilai berjimat cermat dalam diri seperti melakukan perancangan perbelanjaan. Seterusnya, mementingkan barangan keperluan berbanding kehendak, dan akhir sekali melakukan perbandingan harga sebelum membeli sesuatu barangan. Tindakan ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih cakna dalam mengawal ekonomi keluarga. Lebih-lebih lagi dari aspek pembelian barangan isi rumah. Dalam pada masa yang sama juga, amalan ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan konservatif.